Apa itu pemasaran digital? Pemasaran digital ialah kaedah mempromosikan jenama menggunakan pelbagai platform digital seperti internet, telefon mudah alih, televisyen dan media sosial untuk mencapai sasaran pelanggan. Pemasaran digital penting kepada pengusaha dan pekerja kerana ia mampu memberikan akses kepada platform digital, melatih kemahiran digital, memberikan motivasi untuk berinovasi, menarik pelanggan baharu dan mampu menjangkau pasaran yang lebih luas. Oleh itu, pemasaran digital jelas mampu membantu perniagaan kecil seperti perniagaan rumah penginapan atau lebih dikenali sebagai homestay dalam meningkatkan prestasi perniagaan. Seterusnya, kita akan membina laman sesawang untuk perniagaan homestay. Pertama, pilih plan hosting untuk domain dan server laman sesawang anda. Domain ialah alamat kepada laman sesawang dan hosting ialah tapak kepada laman sesawang atau lebih dikenali sebagai server. Anda dinasihatkan untuk menggunakan WordPress hosting plan kerana anda tidak perlu menyediakan domain dan hosting secara manual. Di sini, saya menunjukkan atur cara memindai laman sesawang dengan menggunakan Etherpad. Yang kedua, bagi mengawal dan menguruskan server, klik kepada Service, pergi kepada Manage Product dan klik kepada Manage My Hosting. Dan anda telah mendapatkan admin page anda di mana anda boleh menyunting laman sesawang dari tahap keselamatan sehingga ke muka depan laman sesawang anda. Yang ketiga, sediakan struktur halaman yang diperlukan. Antara halaman yang diperlukan ialah halaman utama, About Us dan Contact Us page. Untuk menambahkan halaman yang baru, pergi kepada Pages, klik kepada Add New dan anda boleh set up page yang baharu dan jangan lupa untuk publish. Ulangi proses yang sama untuk halaman yang baharu. Bagi menetapkan paparan utama, klik kepada Setting, pergi kepada Reading dan anda boleh menetapkan homepage dan postpage anda. Jangan lupa untuk save change. Seterusnya, set up your layout page. Set your logo at the top of the page. Dengan menggunakan Canva, anda akan dapat terbentuk logo yang lebih menarik. Jangan lupa untuk meletakkan slogan syarikat. Punya satu kenyataan ringkas yang boleh memberikan impak kepada pelanggan. Contohnya, cari rumah, Mart boleh lena. Seterusnya, letakkan imej latar belakang. Tampilkan keunikan homestay anda atau pemandangan indah di sekelilingnya. Pamerkan maksimum 3 gambar untuk memberikan sentuhan elegan pada laman sesawang anda. Jangan lupa untuk hubungkan sistem tempahan anda ke laman sesawang untuk memudahkan proses tempahan dengan lancar. Untuk About This page, anda boleh kongsikan kisah syarikat anda daripada bagaimana idea tercetus hingga bagaimana perniagaan bermula. Anda juga boleh memamerkan kemudahan homestay yang telah disediakan kepada tetamu. Anda juga boleh menunjukkan aktiviti menarik dan tarikan di sekitar bandar homestay anda. Untuk Contact Us page, anda boleh memasukkan alamat pejabat, email rasmi, nombor WhatsApp dan pautan media sosial supaya pelanggan mudah menghubungi dan mengikuti anda. Anda juga boleh memasukkan borang maklum balas bagi memudahkan pelanggan untuk memberikan maklum balas positif dan membina supaya anda dapat menyimaknya. Cara menggunakan media sosial untuk pemasaran. Media sosial telah menjadi salah satu kaedah yang paling berkesan untuk mempromosikan dan mengembangkan perniagaan anda. Facebook mempunyai jangkauan yang paling luas kepada semua kumpulan umur, terutamanya mereka yang berumur lebih daripada 30 tahun. Pertama sekali, membuat turun aplikasi Facebook di Google Play Store atau Apple Store. Selepas mendaftar masuk ke akaun Facebook, tekan anak panah di atas skrin belah kiri, kemudian Pages dan Create. Kemudian, tekan Get Started memulakan bagi mengisi maklumat seperti nama perniagaan. Seterusnya, memilih kategori perniagaan dan masukkan informasi yang diminta. Kemudian, anda boleh menukarkan profil anda seperti logo syarikat atau produk. Bagi aplikasi Instagram pula, anda boleh memuat turun di Google Play Store atau Apple App Store. Bagi merupakan Gen Z dan Millennials, pengguna yang sangat visual Instagram, visual storytelling, product showcases dan web. Pertama sekali, anda perlu pergi ke profil anda selepas mendaftar dan tekan 3 baris di atas skrin dan pilih tetapan kemudian akaun. Seterusnya, tukarkan akaun anda kepada akaun profesional. Anda boleh menggabungkan jika mempunyai akaun Facebook anda. Kemudian, bagi ciri-ciri lain produk, anda boleh tekan edit dan mengisi maklumat tambahan tentang perniagaan anda. LinkedIn pula merupakan platform untuk networking antara perniagaan dan perniagaan, pemimpin fikiran dan pengambilan pekerja. Selepas anda mendaftar masuk, anda boleh pergi ke akaun anda dan tekan ikon work di laman utama. Kemudian tekan create a company page bagi perniagaan anda. Seterusnya, masuk ke page identity dan masukkan maklumat yang diminta. Akhirnya, anda boleh memilih page type yang anda mahukan. Cara mencipta siaran yang menarik. Bagi mencipta siaran yang menarik, anda perlu menggunakan video atau gambar yang berkualiti tinggi seperti mengedit gambar menggunakan kamera dalam telefon dan menggunakan pilihan edit yang sesuai bagi sesuatu gambar yang dapat meningkatkan kualiti video atau gambar bagi tujuan pemasaran. Selain daripada itu, anda boleh juga menggunakan aplikasi seperti Canva untuk menghasilkan reka bentuk posting yang menarik dan mudah. Contohnya, menggunakan latar belakang yang menarik serta tajuk dan tulisan yang dapat menarik perhatian pelanggan. Selain itu, anda juga boleh menggunakan aplikasi seperti CapCut bagi edit sesebuah gambar atau video yang menarik dan mudah jika menggunakan template yang diberikan. Tekan New Project bagi mencipta video atau gambar yang menarik menggunakan CapCut. Kemudian, menggunakan elemen yang diberi bagi menghasilkan video atau gambar yang lebih berkualiti.
Cara mencipta hashtag dan jutek. Anda perlu menggunakan hashtag yang sesuai dengan perniagaan anda. Selain itu, anda perlu mencampurkan hashtag yang umum serta khusus seperti rumah viral. Anda juga perlu menggunakan hashtag yang famous atau viral. Elakkan penggunaan terlalu banyak hashtag. Geotag pula merupakan tag lokasi yang digunakan pada posting atau story. Gunakan geotag untuk menarik pelanggan yang berada berhampiran dengan lokasi perniagaan. Contohnya, rumah viral KL. Geotag juga dapat membantu perniagaan muncul dalam carian lokasi di media sosial. Cara membalas komen dan mesej pelanggan. Anda perlu menggunakan bahasa yang sopan dan beradab semasa berhubung dengan pelanggan. Selain itu, anda juga perlu membalas komen atau mesej dengan secepat mungkin. Jawab setiap pertanyaan pelanggan dengan jelas dan lengkap. Anda juga perlu ucapkan terima kasih atas komen atau mesej yang diterima. Kemudian, tangani komen negatif dengan tenang dan elakkan perbalahan. Akhirnya, respon yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Ini saya akan terangkan apakah itu SEO. SEO ataupun Search Engine Optimization adalah cara untuk pastikan laman web kita ada ataupun muncul dekat halaman pertama Google bila orang cari produk ataupun perkhidmatan kita. Saya akan mengajar anda langkah demi langkah untuk meningkatkan keterlihatan website anda di search engine melalui Google Keyword Planner. Langkah pertama, anda dikendaki menyediakan akaun ataupun buat pendaftaran. Untuk log masuk, anda dikendaki untuk guna akaun Google perniagaan anda yang sedia ada. Langkah kedua, pilih pilihan kajian kata kunci. Kita fokus kepada discovery new keyword untuk dapatkan idea. Terdapat dua kaedah iaitu start with keyword dan start with website. Kaedah pertama iaitu start new keyword. Start new keyword ni ialah bila kita guna idea sendiri, kita masukkan beberapa patah perkataan berkenaan perniagaan kita. Contoh di atas, landscape service ataupun rock wall installation. Kaedah kedua adalah start with a website. Di sini, anda dikendaki untuk masukkan domain utama, contoh https, commertiers.com, ataupun anda boleh masukkan halaman web utama anda yang lebih spesifik supaya Google akan proses URL dan link tersebut dan Google akan senaraikan keyword berdasarkan produk dan perkhidmatan yang anda tawarkan. Langkah terakhir adalah untuk menyimpan data. Untuk menyimpan data keyword anda dikendaki untuk tandakan keyword pilihan dan klik kepada add keyword. Dan begitulah cara anda menggunakan Google Keyword Planner untuk usaha pengoptimaman enjin carian SEO anda. Sekarang saya akan terangkan berkenaan Google My Business. Google My Business atau orang biasa panggil Google Business Profile ialah alat percuma yang membolehkan anda masukkan maklumat perniagaan anda supaya boleh dicari di Google Search dan Google Map. Ini adalah rupa profil perniagaan anda di Google Search dan Google Map. Kini saya akan terangkan tentang panduan langkah demi langkah menyediakan Google My Business. Langkah pertama, anda dikendaki untuk buka ataupun search Google My Business. Step kedua, tekan Start Now. Langkah ketiga, anda dikendaki tulis nama perniagaan dan pilihan kategori perniagaan anda. Langkah keempat, anda dikendaki melengkapkan butiran alamat perniagaan anda. Langkah kelima, masukkan nombor telefon anda yang aktif sebab kita akan menerima kod untuk aktifkan akaun Google My Business kita. Jika anda tidak memiliki website, sila tekan Next. Langkah keenam, anda dikendaki mengisi butiran waktu operasi perniagaan. Selepas selesai, sila tekan Next. Langkah ketujuh, sila masukkan gambar perniagaan anda yang menarik. Cara ini, pengguna dapat lihat suasana dan fasiliti atau perkhidmatan yang anda tawarkan. Kini, anda telah berjaya membuka akaun Google My Business untuk perniagaan anda. Seterusnya, kita beralih kepada cara memulakan pemasaran mudah alih menggunakan aplikasi WhatsApp. Secara umumnya, WhatsApp Business ialah satu aplikasi percuma yang dirancang untuk pemilik perniagaan kecil bagi memudahkan komunikasi dengan pelanggan. Sebelum itu, mari kita ketahui tentang perbezaan WhatsApp Business dan WhatsApp biasa. Ciri pertama ialah profil pengguna. WhatsApp Business lebih bersifat profesional, manakala WhatsApp biasa hanya mempunyai nama, gambar profil dan ringkasan. Kedua, katalog pengguna. WhatsApp Business menyediakan tempat untuk memamerkan perincian produk, manakala WhatsApp biasa pula, mereka perlu menghantar setiap perincian secara manual. Ciri ketiga, WhatsApp Business menyediakan mesej pantas, manakala WhatsApp biasa pula, semua mesej perlu di-type secara manual. Kita beralih kepada cara membuka akaun WhatsApp Business secara percuma. Langkah pertama, muat turun aplikasi WhatsApp Business daripada Google Play Store atau Apple Play Store. Langkah kedua, daftar masuk. Perlu membuat persetujuan dengan terma dan syarat yang diberikan oleh WhatsApp. Seterusnya, masukkan nombor telefon. Tapi ingat, nombor perniagaan perlulah berbeza dengan nombor persendirian. Langkah ketiga, membuat profil perniagaan. Perlu mencipta nama perniagaan, tetapi sesetengah nama perniagaan hanya boleh dicipta sekali sahaja. Seterusnya, pilih kategori perniagaan. Perlu mengikut perniagaan yang dijalankan. Seterusnya, tetapkan masa perniagaan. Seterusnya, masukkan logo perniagaan. Logo perniagaan perlulah menggambarkan identiti perniagaan anda. Seterusnya, tambahkan detail perniagaan seperti alamat, website dan penerangan perniagaan yang dijalankan oleh anda. Kita
kita beralih kepada cara menyediakan senarai siaran pelanggan. Pertama, menyenaraikan menggunakan ciri label. Ini untuk memberi status kepada pelanggan. Caranya, pertama, pergi kepada alatan dan pilih label. Seterusnya, klik tambah dan memberi nama label ikon kepada pelanggan. Langkah kedua, membuat senarai siaran atau broadcast list. Ini bertujuan untuk menghantar mesej yang sama kepada pelanggan secara serentak. Pertama, klik pada sembang yang berada di bawah. Seterusnya, tekan klik 3 di atas atau broadcast list. Seterusnya, pilih penyiaran perniagaan. Lalu, pilih nama pelanggan yang ingin dimasukkan. Maksimum kenalan hanyalah 256 kenalan saja. Dan, pelanggan hanya menerima mesej senarai siaran jika mereka menyimpan nombor anda. Seterusnya, tekan tanda klik atau create. Seterusnya, cara menambahkan katalog dan mesej ucapan automatik. Pertama, katalog produk. Langkah pertama, klik alat perniagaan. Seterusnya, pergi ke katalog. Tambah item baharu dengan menekan simbol tambah. Lalu, masukkan image produk. Maksimum gambar yang boleh dimasukkan adalah 10. Seterusnya, tetapkan nama item, harga dan penerangan. Anda juga boleh menambahkan laman web perniagaan anda. Akhir sekali, klik simpan di sebelah kanan atas. Beralih kepada mesej ucapan automatik. Langkah pertama, klik alat perniagaan. Kemudian, pergi ke mesej ucapan selamat. Langkah kedua, hidupkan logo, hantar mesej ucapan selamat. Langkah ketiga, edit mesej mengikut kreativiti sendiri. Anda boleh menggunakan gambar di sebelah kiri sebagai contoh rujukan. Langkah terakhir, pilih penerima mesej. Anda boleh memilih kenalan yang boleh menerima mesej tertentu. Kini, Anda telah membuka akaun bisnes WhatsApp yang lengkap dengan senarai siaran, katalog produk, dan mesej ucapan automatik. Cara untuk mengukur kejayaan pasaran digital menggunakan Google Analytics. Langkah pertama sebelum menggunakan Google Analytics ialah Anda perlu menyediakan Google Analytics atau GA4. Pertama sekali, pergi ke Google Chrome dan layari Google Analytics dan tekan link pertama yang muncul. Kemudian tekan Get Started Today dan Start Measuring. Anda perlu mengisi maklumat-maklumat yang tertera yaitu Create an Account, Create a Property, Business Details, Business Objectives, dan Data Collection. Setelah selesai mengisi maklumat-maklumat berikut, Anda perlu tekan I accept dengan Google Analytics Terms of Service Agreement. Langkah kedua ialah Anda perlu menyambungkan ke website GA4. Pilih platform yang ingin disambungkan, sama ada web, Android app, atau iOS app. Contoh yang diberikan di sini ialah web. Isi website URL Anda dan stream name, kemudian sambungkan website dengan Google Analytics. Selesai menyambungkan website dengan Google Analytics, Anda perlu pergi ke WordPress Dashboard dan pilih plugin library dan pilih plugin free yaitu Sitekit by Google. Setelah selesai install, Anda perlu menekan Start Setup dan Sign In with Google. Kemudian Anda perlu sign in dengan akaun Google Anda. Tekan Go to Dashboard dan tekan Complete Setup. Akhir sekali, tekan Configure Analytics. Akhir sekali, Anda boleh mula menyemak data. Cara menggunakan Facebook dan Instagram Insights. Syarat utama sebelum menggunakan Facebook dan Instagram Insights adalah Anda perlu membuka akaun Facebook dan akaun Instagram khas untuk profesional, yaitu business atau creator. Buka aplikasi Facebook, kemudian tekan Insights. Di sini, Anda boleh melihat Insights Overview, Insights untuk Results, Content, dan akhir sekali Audience, cara menilai keberkesanan dan membuat penambahbaikan pemasaran digital. Pertama sekali, Anda perlu menilai setiap saluran pemasaran. Langkah kedua ialah Anda perlu membandingkan hasil dengan objektif perniagaan. Kemudian, Anda perlu mengenal pasti kandungan dan strategi yang berkesan. Yang keempat, Anda perlu membuat penambahbaikan secara berperingkat. Akhir sekali, Anda perlu melakukan penilaian secara berkala. Itu sahaja daripada kami. Semoga panduan ini dapat memberi manfaat kepada Anda. Selamat maju jaya.